Assalamualaikum. Macam ni, kuat ni. Dengar ke? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sidang jemaah muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah memberikan keizinan kepada kita untuk kita sama-sama dapat meneruskan ibadat di bulan Ramadan. Seterusnya kita dapat mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Pada pagi ini saya menggantikan Al-Fadhil Dr. Ishaq yang tidak dapat hadir. Jadi tajuk untuk kuliah ganti subuh pada kali ini, izinkan saya berkongsikan maklumat tentang zikir yang kelebihannya dapat melindungi diri kita daripada perkara-perkara yang boleh membahayakan diri kita. Setiap daripada kita seboleh-bolehnya memang tidak mahu untuk ditimpa dengan bahaya, dengan penyakit dan sebagainya. Maka sebagai seorang Muslim, kita kena mencari usaha, kita kena berusaha untuk mengelakkan diri kita daripada ditimpa bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk ini juga boleh kita jadikan ia sebagai doa. Sebab itu doa juga termasuk di dalam bab zikir. Okay. Kalau kat belakang nampak tak? Nampak kan? InsyaAllah. Zikir-zikir yang kita akan bincangkan, yang saya akan kongsikan pada pagi ini, ia hanyalah khusus tentang kelebihan dia memberikan perlindungan. Jadi zikir-zikir ini ia bersumberkan kepada dua. Yang pertama, zikir ini ia diambil dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan yang kedua, zikir ini ia diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terus kepada zikir yang pertama. Zikir yang pertama adalah zikir yang terdapat di dalam suratul Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah mengandungi 286 ayat. Tetapi yang kita nak ambil daripada 286 ayat itu, kita ambil ayat yang belakang sekali, iaitu 2 ayat terakhir daripada suratul Baqarah. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan selalu baca 2 ayat ini. Kalau sebut 2 ayat terakhir, iaitu ayat 285 dengan 286. Kalau ayat 285 mulanya dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, amanar rasulu bima, sehinggalah kepada hujung ayat. Kalau ayat 286 iaitu ayatnya, dia lari sikit. Okey, kalau ayat dia adalah la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Okey, 2 ayat ini adalah pesanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada rujukan dia, iaitu hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Istilah dia panggil muttafaqun alaih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, sesiapa yang membaca 2 ayat terakhir min suratul Baqarah, daripada suratul Baqarah, fi lailatin, pada satu malam, kafatahu, nescaya 2 ayat itu akan mencukupi untuknya. Okey, pertama, rujukan dia ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi
menyebutkan tentang dua ayat ini perlu dibaca pada waktu malam. Bukan tak boleh baca siang. Siang dia termasuk ayat Quran. Dapat pahala baca. Tetapi Nabi menganjurkan untuk dibaca pada waktu malam. Jadi kalau kita baca malam tadi, malam ni kita baca, seterusnya tiap-tiap malam kita baca, kelebihan dia, kata Nabi SAW, kafatahu, mencukupi untuk dia yang membaca itu. Persoalannya ialah apa makna mencukupi. Maka kalau dia hadis, maka kita perlu melihat apakah tafsiran yang dikemukakan oleh para ulama hadis. Saya mengemukakan tafsiran yang pertama daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih. Al-Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan bahawa makna cukup itu yang pertama adalah mencukupi daripada segala sesuatu yang dia tak nak ia berlaku pada malam itu. Kita tak nak malam ni berlaku benda yang tak elok, maka ia termasuk di dalam maksud mencukupi. Ada para ulama mengatakan mencukupi di situ maknanya mencukupi daripada salat malam. Kalau dia tak sempat nak menunaikan salat malam, maka dua ayat tadi sudah memadai untuknya. Bukan bermaksud kita tak payahlah salat malam, kita baca dua ayat saja. Tidak. Tetapi kalau kita tak sempat, mungkin kita tertinggal, maka dua ayat ini mencukupi untuknya daripada salat malam. Saya kemukakan yang kedua, ulasan daripada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ulama hadis yang kedua ini mengatakan maksud cukup pada hadis tadi adalah mencukupi baginya daripada mana-mana manusia yang jahat, mana-mana jin yang jahat. Maka Allah akan lindung orang tu. Dan maksud mencukupi yang kedua sama seperti ulasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih. Ini adalah penjelasan daripada ulama hadis. Saya yakin tuan-tuan dan puan dapat tahu dah pagi ni nak kena buat apa dah malam ni. Jadi dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah. Izinkan saya untuk menukilkan satu lagi ulasan daripada para ulama hadis, iaitu dalam kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Salihin, para ulama mengatakan dua ayat tadi ni kelebihan lain dia dapat memperbaharui iman. Kita tahu dalam hadis yang sahih Nabi pesan, Nabi kata jaddidu imanakum. Nabi kata perbaharui iman kamu, perbaharui iman kamu. Jadi kata para ulama hadis, dua ayat ni kalau kita baca dia sudah membawa maksud untuk memperbaharui iman. Kenapa cerita tentang iman? Sebab ayat tadi ada cerita tentang rukun iman. Kita baca ayat 286 tadi tu. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Bahkan kata para ulama, dua ayat tadi tu kalau kita tak baca doa lain dah, dibaca dua ayat tadi dia boleh menggantikan doa-doa yang lain. Sebab apa? Sebab di dalam dua ayat tadi tu sudah ada doa. Kita tengok ayat dia sekejap untuk kita ingat semula. Kalau kita tengok kepada ayat 285 sudah ada doa. Dekat hujung pun kita nampak doanya. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Itu adalah doa, minta keampunan kepada Allah. Kalau kita baca ayat 286, kita akan jumpa doa daripada pangkal Rabbana, Rabbana, Rabbana. Ini dia panggil doa-doa Rabbana. Lepas tu dekat hujungnya kita jumpa wa'fu anna waghfir lana warhamna. Itu juga adalah doa. Sebab tu kita baca dua ayat ni bukan sekadar nak lindung diri kita daripada mana-mana kejahatan manusia, kejahatan jin, tak nak benda buruk berlaku, tetapi ia mengandungi juga doa. Sebab tu kata para ulama tadi,
kelebihan dia boleh menjadi pengganti kepada doa-doa. Okey, habis untuk yang pertama. Jangan bimbang, maklumat ini ada nota nanti akan diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak sempat salin, tak apa, insya-Allah. Nanti ada nota dalam bentuk soft copy diberikan. Okey, izinkan saya berkongsi yang kedua. Boleh ya, tuan-tuan dan puan? Okey. Yang kedua adalah ayat Quran yang kita ambil daripada surah Taubah. Surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat dia ada lebih kurang dalam 129 ayat. Tapi kita bukan nak baca semua, tetapi kita nak ambil ayat terakhir. Ayat terakhir tu sudah pasti ayat 129. Ayat ni mungkin ada di kalangan kita yang sudah amalkan dibaca. Ayat dia berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ambil daripada depan pun tak apa. Faqul hasbiyallah tu. Fa in tawalla. Tapi kita ambil daripada hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Okey, ayat ni kalau nak lebih nampak, kena tengok dia punya terjemahan dia dulu. Ayat dia ayat berbentuk apa? Okey, ayat ni kalau kita tengok terjemahannya, kita mengatakan cukuplah Allah bagiku. Lepas tu kita ucap kalimah tauhid. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia. Kemudian kita serahkan diri kita kepada Allah. Kita kata, kepadanya aku berserah diri. Dialah yang memiliki arsy yang agung. Itu ayat ni ayat tawakal ni. Dibaca dia. Okey, nak baca bagaimana? Okey, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan juga Abu Daud. Cuma hadis ini, okey, status hadis ini menjadi perbincangan di kalangan para ulama hadis. Ada yang kata hadis ini dia lemah. Ada para ulama kata tak, dia tak lemah, tetapi dia berada pada darjat hasan. Maka saya memilih yang ulama yang mengatakan hadis ini darjatnya adalah hasan. Kalau ada yang kata hadis ini lemah pun, ada juga pendapat ulama seperti itu. Yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ambil terus kepada maksud, sesiapa yang membaca ketika waktu pagi dan pada waktu petang sebanyak 7 kali. Maknanya 7 kali pagi, 7 kali petang, maka Allah akan mencukupkan baginya daripada perkara dunia dan perkara akhirat yang menjadi keperluannya. Tuan-tuan nak apa dalam bab urusan dunia? Allah akan cukupkan. Tuan-tuan perlu apa dalam urusan akhiratnya? Maka Allah akan cukupkan. Bagaimana Allah mencukupkan? Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi keperluan kita sekarang ni, antara keperluan besar kita sekarang ni adalah untuk mengelakkan diri kita daripada apa? Daripada wabak, daripada penyakit, daripada perkara-perkara yang kita tak tahu lagi apa yang boleh hadir. Tetapi kita seorang Muslim, kita minta kepada Allah setiap hari, lindung kita dengan zikir yang dianjurkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Sunni dan Abu Daud. Maknanya zikir ni tuan-tuan kena buat apa? 7 kali pagi dan 7 kali petang. Maknanya 14 kali sehari semalam. Paling baik waktu pagi lepas subuh. Subuh sampailah sebelum duha. Tapi para ulama meluaskan lagi pagi ni. Maknanya kalau waktu duha pun boleh juga dibaca. Kalau dikatakan waktu malam, masuk saja asar dah boleh siap-siap kita baca dia. Moga-moga dengan permintaan kita kepada Allah ni, dengan hati yang yakin, kita yakin kebesaran kehebatan Allah, Allah lindung kita daripada apa saja yang boleh membahayakan kita. Okay, itu yang kedua. Okay, yang ketiga, insya-Allah tuan-tuan tak lama pun, saya mungkin sebelum 7.30 saya akan berhenti insya-Allah. Okay, tak banyak pun. Okay, kita pergi kepada yang ketiga. Okay, yang ketiga ini semua orang hafal, iaitu 3 surah terakhir di dalam Al-Quran, iaitu suratul Ikhlas,
surah Al-Falaq dan surah An-Nas. 3 surah ini kalau boleh jangan tinggal untuk dibaca setiap hari. Siapa yang suruh? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya terus pergi kepada terjemahan hadis dia untuk menjimatkan waktu. Saya bacakan terjemahan hadisnya. Okey. Hadis ini adalah hadis sumbernya daripada riwayat Abu Daud dan Al-Imam Tirmizi. Ada para ulama hadis mengatakan hadis ini adalah hasan, darjat dia. Okey, dengar baik-baik apa Nabi pesan. Sabda Nabi SAW, Iqra. Nabi kata bacalah. Nabi kata bacalah, kata Nabi. Qul huwallahu ahad. Tapi jangan baca qul huwallahu ahad je, kena baca ayat sampai habis lah. Kan? Sampailah ayat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas tu Nabi kata dan 2 surah Al-Mu'awwidhatain. Ni dengar baik-baik, ini penting ni. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak panggil surah tu nama Al-Falaq dengan nama An-Nas pada konteks hadis ni. Tapi Nabi menukar nama Al-Falaq dengan An-Nas. Nabi panggil dia 2 surah pemberi perlindungan. Nabi panggil 2 surah tu. Nabi kata, bila kata Nabi kata ketika engkau berada pada waktu petang dan ketika engkau berada pada waktu pagi sebanyak 3 kali. Maknanya 3 kali pagi, 3 kali petang. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau kita baca matan dia yang lafaz Arabnya, Nabi kata tukfika min kulli syai'in. Nabi kata mencukupi untuk engkau daripada segala sesuatu. Ni besar kelebihan ni. Surah 3 kul tadi. Nabi kata kalau dia baca, dia yakin pada Allah, maka 3 surah tadi akan mencukupkan untuknya daripada segala sesuatu. Mencukupkan salah satu maknanya yang kita ambil yang surah Baqarah tadi tu. Dia apa yang dia perlu dalam hidup dia, antaranya nak elak daripada benda-benda yang boleh membahayakan diri dia. Jadi ambil peluang ini untuk membacanya 3 kali pagi, 3 kali petang. Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. Okay. Sebelum saya lanjutkan yang keempat, izinkan saya terang dulu sikit saja, pendek saja. Apa yang ada pada surah Al-Ikhlas? Kalau tuan-tuan baca ayat 1, 2, 3, 4, semua cerita tentang Allah. Siapa baca surah Ikhlas, semua cerita tentang Allah Ar-Rahman. Ada 5 perkara lah. Okay. Lepas tu kalau kita baca surah Al-Falaq, surah Al-Falaq ni dia ada kejahatan. Surah Al-Falaq siapa baca, dia surah yang minta perlindungan. Sebab itu ayat depan Al-Falaq bunyinya ada a'udzu. Betul tak ada a'udzu? Qul a'udzu. A'udzu tu ialah aku berlindung. Itu maksud dia. Jadi kita baca surah Al-Falaq, kita doa dah. Siap-siap dah. Aku berlindung. Kepada apa? Kepada Allah. Kenapa nak minta lindung? Kita akan minta lindung kalau daripada benda jahat. Betul tak? Kalau benda baik, takkan kita minta lindung. Kita mesti nak minta pada Allah. Tapi ada benda buruk. Baik dan buruk, ia berada di tangan Allah. Allah yang buat semua tu. Tapi kita seorang mukmin, kita minta Allah jauhkan, lindungkan. Okey. Dalam surah Al-Falaq ada 4 perkara jahat yang kita minta lindung. Kejahatan makhluk-makhluk. Kejahatan makhluk-makhluk ni dia umum. Apa contohnya makhluk-makhluk Allah? Wabak, virus, penyakit-penyakit, apa lagi? Haiwan yang berbisa, apa lagi? Manusia yang jahat, apa lagi? Jin yang jahat, apa lagi? Dia umum. Sebab tu jangan tinggal surah Al-Falaq ini. Okay. Kemudian kejahatan malam yang gelap, daripada ilmu sihir, mana-mana orang yang nak buat ilmu hitam dekat kita, Allah lindung kita. Juga kepada jiwa yang dengki. Jadi kita boleh tengoklah dalam surah Al-Falaq maklumat yang lebih lanjut.
Okey, kalau baca surah An-Nas, dia ada satu kejahatan. Kejahatan ni kalau kena, dia melibatkan agama kita. Kejahatan apa? Kejahatan daripada was syaitan. Bisikan jahat ni. Okey, itu dalam surah tu An-Nas. Baik, kita terus kepada yang keempat. Okey, moga-moga dapat yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. Saya terus kepada zikir yang keempat. Okey, zikir yang keempat ini ia bukan ayat Quran, tapi ayat dia daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah ucapan bismillah. Semua orang hafal bismillah. Tetapi dekat mana powernya bismillah tu? Sebab tu kalau nak lebih lanjut, kita kena belajar apa maksud bismillah. Bismillah kan maksudnya apa? Dengan nama Allah. Perkataan dengan tu, huruf ba berbaris di bawah, dengan dekat situ, huruf ba kat situ fungsinya adalah ba untuk meminta pertolongan. Kita orang Melayu, kita tulis dengan, kita tak nampak dengan tu macam, sebenarnya dekat perkataan dengan tu, dia membawa maksud minta tolong dengan nama Allah. Allah ada berapa nama? Allah Ta'ala mempunyai nama-namanya yang tidak terhitung sebenarnya. Tetapi yang kita diberitahu oleh Allah, dan di dalam hadis Nabi 99. Jadi kalau tuan baca bismillah saja, tuan kata dengan nama Allah. Contoh kan, kita minta pada Allah. Okey, bismillah ni ucapan yang bagaimana? Okey, kita tengok dalam hadis Nabi. Yang ini pun saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dah biasa amal. Tapi jangan tinggal. Iaitu zikir yang berbunyi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ada tak bismillah depan dia? Kita jumpa perkataan bismillah di depan dia, kita akan jumpa bismillah. Okey, tengok pada makna dia dulu, makna dia. Okey, makna dia sabda Nabi, maksud dia ayat tadi tu bunyinya, maksud dia dengan nama Allah yang apabila sesuatu itu disebutkan namanya, ia tidak dapat memberikan mudarat, sama ada mudarat itu berada di bumi atau mudarat itu berada di langit. Dia maha mendengar, dia maha mengetahui. Dia baca zikir itu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang hamba pun yang dia berkata atau dia mengucapkan setiap pagi dan setiap petang dia dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Apa kelebihan dia? Okey, Nabi mengatakan sebanyak 3 kali. 3. Kalau boleh jangan kurang. Bukanlah wajib, tapi kalau nak amal jangan kurang dari 3. Pagi ni kena baca 3, petang ni kena baca 3. Apa kelebihan dia? Melainkan dia tidak akan terkena sebarang mara bahaya. Nabi sebut jelas dalam hadis tu, dia takkan terkena sebarang mara bahaya. Hadis riwayat Abu Daud. Kalau nak kena juga dah baca, itu pun ketentuan Allah. Tapi kita minta lindung pada Allah, janganlah datang benda-benda yang bahaya pada tubuh badan kita dan sebagainya. Okay. Jadi kita terus kepada yang satu lagi bismillah. Yang ini juga penting, sunnah Nabi SAW. Kalau tuan-tuan dan puan-puan kita semua nak keluar dari rumah, nak keluar ke kedai ke, nak ke masjid ke, nak ke pejabat ke, mana-manalah kita keluar dari rumah, maka kalau boleh jangan lupa untuk membaca zikir ini ketika keluar rumah. Apa zikirnya? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi
La haula wala quwata illa billah. Depan tu ada apa? Depan tu ada kalimah bismillah. Lepas tu kan kalimah bismillah. Kita tengok pada makna dia. Apa makna dia? Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah yang tiada daya dan tiada upaya, dengan izin Allah. Dia baca keluar dari rumah, apa kelebihan dia? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berkata apabila dia hendak keluar daripada rumahnya, dia baca yang zikir tadi tu, maka akan dikatakan kepada orang yang baca tu, dia dapat 3 kelebihan. Pertama, dikatakan kepada dia, engkau telah diberikan kecukupan. Yang pertama, engkau telah diberikan perlindungan. Yang kedua tu, engkau telah diberikan perlindungan. Dan dikatakan kepada orang yang baca tadi, syaitan akan jauhkan diri dari engkau. Hadis riwayat Abu Daud. Nampak tak kelebihan dia? Pendek je. Tetapi sebab kita tak tahu keluar rumah ni depan tu ada apa, tengah jalan ada apa, kita tak tahu, yang tahu Allah. Maka kita sebagai mukmin doa siap-siap, minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, yang ini tidak disebutkan berapa kali, paling minimal sekali lah setiap kali keluar daripada rumah. Okey, habis untuk zikir ni saya pergi yang kelima. Tak banyak tuan-tuan, saya lebih kurang ada 6 saja. Ya, pendeknya insya-Allah. Syuruk sekejap lagi dah nak masuk dah syuruk. Kalau saya insya-Allah sebelum 7 suku insya-Allah boleh habis, sebelum 7 suku. Okey, kita masuk ke yang kelima. Yang kelima ni adalah zikir yang dia ada kaitan dengan kalimah hauqalah. Hauqalah tu kalimah yang ni. Kalimah yang la haula wala quwata illa billah. Yang ini perbanyakkan. La haula wala quwata illa billah. Okey, apa makna la haula wala quwata illa billah? Okey. La haula wala la haula maksudnya tidak ada daya, wala quwata dan tidak ada upaya, illa billah kecuali dengan izin dan pertolongan Allah. Okey, kalimah ini tuan-tuan dan puan boleh dijadikan memberi perlindungan. Beri perlindungan dekat mana? Okay, kita tengok dulu makna dia. Okey. Setakat saya merujuk tentang zikir ini, wallahu taala alam, dapatan saya mungkin saya tak jumpa. Kalau siapa jumpa mungkin boleh kongsikan maklumat. Tapi dapatan saya tak jumpa lagi hadis yang sahih yang menyebutkan kelebihan dia dari sudut memberi perlindungan tu. Tak ada. Tapi pahala tu adalah. Dia dapat pahala seperti pembenaran di syurga tu ada. Tapi dari sudut memberi perlindungan tu tak jumpa lagi hadis yang sahih kata seperti itu. Tetapi ada satu athar, iaitu kata tabi'in, namanya adalah Makhul rahimahullah. Dia kata kalau kita baca la haula wala quwata illa billah, boleh menghilangkan segala bahaya, di mana yang paling ringan adalah kefakiran, dia kata. Okay. Untuk lebih faham lagi, mungkin ada yang bertanya, dekat mana relevannya baca zikir itu? Kat mana kaitan dia? Okey, untuk tahu dia, saya kongsikan apa maksud kalimah la haula wala quwata illa billah. Okey, kita ambil dulu pengertian yang pertama. Okey. Tadi waktu azan subuh, muazzin dia panggil kita solat. Kan? Dia kata apa dia panggil? Dia kata hayya 'alas salat. Apa kita jawab? La haula wala quwata illa billah. Okey, dia ulang 2 kali. Kita pun jawab 2 kali. Lepas tu muazzin kata hayya 'alal falah. Kita berkata la haula wala. Cuma pernah tak kita bertanya, kenapa muazzin kata marilah kerjakan solat? Kenapa kita baca zikir ni? Itu dia punya soalan dia. Apa relevan dia kita baca zikir tu?
Kenapa kita tak kata subhanallah, alhamdulillah ke? Tapi pertama memang dalam hadis Nabi ajar macam itulah, tapi mesti ada sebab. Kenapa? Okey, untuk tahu kenapa, kita kena tengok dulu pengertian yang diertikan oleh para ulama hadis. Nombor satu, apabila kita baca la haula, zikir ini tuan-tuan dia ada dua rangkap. Dua rangkap dia kat begini. Zikir ni dia ada dua rangkap. Rangkap pertama dia duduk dekat la haula. Ni yang rangkap pertama. Rangkap kedua dekat wala quwata. Dekat wala quwata. Rangkap yang kedua. Dua rangkap ni dia ada dua makna. Jadi kita nak kupas dulu. Kita nak kupas dulu tentang apa makna la haula. Lepas tu kita kupas apa makna wala quwata. Tengok di sini. Para ulama mengatakan apabila kita baca la haula tu membawa erti tiada daya untuk elak maksiat kalau Allah tak lindung kita. Itu maksud pertama. Jadi kalau kita memperbanyakkan la haula wala, maksud pertama kita kata ya Allah, aku tak ada kekuatan nak elak maksiat ni kalau Engkau tak jaga diri aku ya Allah. Itu maksud dia yang pertama. Maksud yang kedua la haula maksud yang kedua. Para ulama mengatakan apabila kita baca la haula, maknanya kita kata tiada daya untuk elak keburukan. Faham tak maksud dia? Yang kedua, maksud la haula ni maksudnya kita kata ya Allah, aku tak ada daya nak elak mana-mana benda yang buruk. Benda-benda buruk yang kau nak datangkan ya Allah, aku tak boleh elak ya Allah, aku tiada daya. Itu maksud yang kedua. Ada kaitan tak dengan tajuk kita bincangkan pagi ni? Jadi kalau kita baca la haula wala quwata illa billah, makna pertama kita dah kata ya Allah, kalau ada maksiat yang kau tak bagi aku buat, aku tak ada kekuatan ya Allah nak elak kalau kau tak jaga. Makna yang kedua, ya Allah, kalau ada mana-mana keburukan yang kau nak timpa kepada aku ya Allah, aku tak boleh elak ya Allah, tiada daya ya Allah kalau bukan dari Engkau. Dapat makna pertama dan kedua. Kita kupas pula apa makna quwata. Makna quwata yang kedua, wala quwata, tidak ada upaya ataupun tidak ada kekuatan. Maknanya apa? Tidak ada kekuatan untuk buat ketaatan. Tuan-tuan, kalau muazzin panggil kita solat, rumahnya sebelah masjid pun dia belum mampu untuk dia datang. Betul tak? Belum mampu. Kalau Allah tidak bagi kekuatan, tuan-tuan dapat datang ni, sanggup pandu kereta pagi-pagi kan datang ke masjid, kerana Allah lah yang mencampakkan di dalam hati itu. Allah bagi kekuatan. Itu satu nikmat besar Allah bagi. Jadi supaya lepas ni nak kuat baca Quran, nak kuat berzikir, nak buat apa saja kebaikan, banyakkan kalimah la haula wala quwata. Jadi makna quwata yang pertama, maknanya kita tak ada upaya untuk melakukan ketaatan kalau Allah tidak bagi kekuatan. Tengok makna quwata yang kedua. Quwata yang kedua maknanya kita tidak ada upaya untuk dapat kebaikan kalau bukan dari Allah. Betul tak? Ramai orang nak sihat, tapi Allah kata no. Tuhan kata tak boleh. Tak boleh kita. Betul tak? Ramai orang nak selamat, dia nak selamat, tapi kalau Allah tak izinkan, dia tak akan dapat selamat tu. Jadi kita sebagai seorang mukmin, kita setiap hari kita dah kata dah pada Allah. Kita kata, ya Allah, aku tidak akan dapat mana-mana kebaikan kalau Engkau tidak memberi keizinan. Itu adalah dua makna dari sudut lafaz kalimah la haula wala quwwata illa billah.
Mudah je ingat dia, mudah je ingat. Kalau makna pertama, kalau maksiat lawannya ketaatan. Makna yang kedua, kalau benda yang jahat lawannya kebaikan. Itu saja, mudah je faham. Okey. Izinkan saya kongsi yang keenam. Ini yang terakhir sekali dah, alhamdulillah. Ni yang zikir yang terakhir. Saya sebenarnya ada banyak lagi, tapi saya mengenangkan waktu pagi, mungkin ada yang nak tadarus, mungkin ada yang nak cepat untuk dia baca Al-Quranul Karim, jadi saya tak mau ganggu waktu itu. Jadi kita pendekkan pengisian kita. Jadi yang keenam, yang terakhir sekali, ucapan isti'adzah. Ucapan isti'adzah ni ucapan yang kalimah kita sebut tadi tu. A'udzu, aku berlindung. Okey, apa makna ucapan isti'adzah bab zikir ini? Okey, yang pertama, jangan seboleh-bolehnya tinggalkan zikir ini. Setiap pagi, setiap petang baca. Nanti saya sebutkan hadis dia. Okey, zikirnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pendek je. Depan dia ada apa? Depan dia ada a'udzu, aku berlindung. Depan dia, betul tak? A'udzu, aku berlindung. Tapi berlindung dengan apa? Berlindung dengan apa? Bikalimatillah at-tammat min syarri ma khalaq. Okey, faham makna dia? Okey, kita kata aku berlindung dengan kalimah Allah. Kalimah Allah tu sempurna daripada keburukan mana-mana makhluk Allah yang Allah ciptakan. Sebutkan makhluk Allah yang buruk yang Allah ciptakan. Banyak. Racun, benda-benda berbisa, benda-benda berduri, semua yang dia sifat dia mendatangkan keburukan. Tetapi kita orang beriman, setiap pagi, setiap petang, kita minta kepada Allah, aku berlindung ya Allah dengan kalimah-kalimah Engkau yang sempurna. Okey, apa makna kalimah-kalimah yang sempurna tu? Okey, kita lihat di sini. Okey. Para ulama hadis, para ulama mengatakan pendapat pertama, yang ini saya ambil dalam huraian Al-Imam Nawawi dalam Minhaj Syarah Muslim. Imam Nawawi kata, maksud kalimah sempurna tu adalah Quran. Jadi kalau kita baca, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna, maksudnya adalah Al-Quran. Makna yang kedua, kata Syekh Majdi dalam Syarah Islam Muslim, beliau mengatakan kalimah Allah sempurna tu makna adalah nama Allah. Okey. Makna yang ketiga, kalimah-kalimah Allah sempurna ni adalah segala keputusan dan takdir daripada Allah. Makna yang ketiga ni saya mengambil rujukannya dalam kitab Nuzhatul Muttaqin yang dikarang oleh beberapa para ulama seperti mana Mustafa Al-Bughra dan sebagainya. Okay, ada 3 makna. Kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada segala keburukan. Dekat mana kelebihan dia? Kat sinilah. Nak minta elak daripada keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Okey. Yang terakhir daripada zikir ni, tadi kena baca apa tuan? Sekali pagi, sekali petang. Okey, kita tengok siapa yang suruh. Siapa yang suruh? Kita tengok ya. Okey. Ada seorang lelaki, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, pertama tengok dulu. Hadis ni perhatikan baik-baik. Lelaki ni dia datang kepada Nabi, dia sembanglah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas tu dia cakap. Dia kata, "Ya Rasulullah, semalam kan alhamdulillah tak jadi apa-apa dekat aku, tapi satu je," dia kata, "aku telah disengat, aku telah digigit oleh kala jengking, binatang berbisa." Tuan-tuan, menariknya Nabi suruh lelaki tu buat apa? Nabi kata, sekiranya di waktu petang
engkau berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Okey, dalam hadis ni Nabi kata bila baca? Waktu petang. Tapi kalau sebut petang, dia termasuk juga pagi. Okey, petang dan pagi. Nabi suruh baca. Lepas tu apa Nabi kata kepada lelaki tu? Nabi kata, maka tidak akan ada sesuatu apapun yang membahayakan kamu. Jadi hadis ni hadis riwayat apa ni? Hadis ni adalah hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan jangan lupa baca tadi, zikir tadi. Sekurang-kurangnya sekali. Kalau boleh lagi banyak, lagi baik. Dan zikir yang keenam ni, kalau boleh juga, kalau kita pergi singgah ke mana-mana. Contohnya hari ni mungkin tuan-tuan rancang nak balik rumah anak contohnya, nak tengok cucu lah kan, lama tak jumpa. Contoh, mungkin kita nak balik rumah ibu dan bapa kita, nak buka puasa sama-sama, contoh. Betul tak? Mungkin dalam perjalanan kita nak singgah dekat RNR ke, perhentian ke, mungkin kita berada di rumah inap ke, tak tahu kan, tempat kita tak tahu tempat tu ada apa, ada benda kat tempat tu kita tak tahu. Maka kita orang yang beriman, apabila kita sampai ke tempat itu, Nabi suruh baca doa ini. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, riwayat Muslim, tengok ya, Nabi kata, sesiapa yang singgah di suatu tempat, Nabi kata, sesiapa yang singgah di suatu tempat, dia singgah ke, dia bermalam ke, di satu tempat, lalu dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka sabda Nabi SAW, maka orang yang berdoa itu tidak akan terkena suatu bahaya sehinggalah dia tinggalkan tempat itu. Selagi dia duduk kat tempat tu, dia yakin pada Allah, maka Allah lindung dia daripada benda yang bahaya. Okey, hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih sebab dia riwayat Imam Muslim. Okey. Cukuplah 6 zikir yang dapat saya kongsikan pada pagi ini bagi menggantikan ruang kosong yang ada dengan ketidakhadiran Dr. Ishaq. Kita doakan kepada Allah semoga beliau sentiasa Allah beri rahmat, diberi perlindungan dan dapat kembali semula bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam pengisian yang akan datang. Jadi saya mohon maaf jika ada mana-mana kekurangan pada pengisian pada pagi ini, tapi sebelum kita tamat, izinkan saya ulang sedikit semula. Ya, sekejap je, tak lama pun. Apa yang kita belajar pada pagi ini? Okey, pada pagi ini kita belajar ada 6 zikir. Ya, 6 zikir. Zikir yang pertama adalah 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Okey, ayat 285, 286. Yang ini kalau boleh baca dia, jangan tertinggal baca pada waktu malam. Masuk je maghrib dah boleh baca dah. Okey. Yang kedua adalah ayat terakhir surah Taubah. Yang ini kalau boleh dibaca 14 kali sehari semalam, 7 kali pagi, 7 kali petang. Yang ketiga adalah membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surah An-Nas 3 kali pagi, 3 kali petang. Dan yang keempat adalah membaca apa? Iaitu membaca basmalah tadi, iaitu zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali pagi, 3 kali petang. Termasuklah ucapan bismillah ketika keluar daripada rumah. Kalau banyak kali keluar, banyak kalilah elok bacalah. Okey. Yang kelima tentang ucapan kalimah hauqalah. La haula wala quwwata illa billah. Dan yang terakhir sekali, yang keenam,
adalah ucapan isti'adzah, iaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau boleh dibaca sekurang-kurangnya sekali pagi, sekali di waktu petang, dan khususkan lagi jika kita berada di mana-mana tempat yang kita tak tahu apa yang ada di tempat tersebut. Jadi moga-moga 6 zikir ini bukan sekadar kita yang dapat tahu, kalau boleh kongsikan kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, jiran-jiran kita dan semua orang, supaya kita pun balik dapat pahala menyebarkan ilmu pengisian pada pagi ini. Jadi saya berhenti di sini. Jadi saya tak tahu sama ada konsep Q&A ke dan sebagainya, wallahu taala alam. Tapi saya berhentilah setakat ni ya. Okay, syuruk pun dah masuk. Mungkin dalam beberapa minit lagi kita dah boleh menunaikan solat sunat al-isyraq. Ambil peluang menunaikan solat sunat al-isyraq. Jadi saya sekali lagi memohon ampun dan maaf jika ada kekurangan, kelemahan sepanjang saya menyampaikan pengisian kuliah subuh pada pagi ini. Jadi kita sudahi pengisian pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kata Allah, illal ladzi, melainkan orang-orang yang amanu, dia beriman dan dia beramal soleh, dia berpesan-pesan kepada kebenaran, dia berpesan-pesan kepada kesabaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.